Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, saya preparekan satu video lagi, supaya mengganti kelas saya pada hari ini. Uh, Video ni kamu tengok pada uh, 14, sorry, saya lupa. 14 hari bulan uh, 14 hari bulan September 2022 lah. Okay. So saya tak pergi mana-mana. Saya ada pergi mana-mana lah sebab tu saya buat video kan. So saya ada sedikit urusan. Saya, Cik Amin dan Cik Syida, kami ada beberapa urusan di luar lah. So sekarang dapat nak masuk kelas untuk hari ni, so saya preparekan video untuk ganti kelas saya lah. Okay. Sekejap saya kena set masa sebab kalau tak nanti terlajak. Okay. So baik, kita teruskan. Ini untuk critical so critical thinking, chapter 2. So arguments. So recognizing argument. So argument, basically argument ni menunjuk pada satu perbezaan ataupun dia satu percanggahan. Ayat mudah ni macam percanggahan. Ayat yang mudah untuk kita justify, untuk kita explain satu kenyataan yang kita ada rasa nak menyanggah, ataupun kita ada rasa macam nak disagree dan nak disagree dengan statement tu, something macam tu lah, lebih kurang masuk argument. Okay, so dalam chapter 2 ni kita dah masuk something yang more detail tentang argument dan seumpamanya, tentang critical thinking lah. Sebab dalam critical thinking ni, in everyday life kita akan sentiasa berhadapan dengan, basically we communicate almost every time, bukan every time lah, almost every day. So sama ada kita communicate sesama kita, dan kita communicate physically, face to face, ataupun macam sekarang ni kita communicate online, ataupun yalah, kalau katalah duduk dalam bilik sendiri-sendiri pun kan, macam sekarang ni kita boleh communicate dengan orang luar sekali. Walaupun kita duduk dalam bilik melalui laptop dan sebagainya, melalui handphone dan sebagainya lah kan. So people do communicate. So argument ni sentiasa berlaku kan, sentiasa berlaku. So this part of critical thinking adalah untuk kita recognize argument, dan supaya bila kita recognize argument tu kita itulah tidak lari dari topik perbincangan dan sebagainya, tidak berlaku pergaduhan, dan kita nak memahami konteks dan konten. Sebab dalam satu statement, satu kenyataan yang kita sebut, apa-apa sahaja yang kita sebut, dia ada konteks dan dia ada konten. Konteks ni tentang dia sendiri cakap pasal apa, rough idea, itu konteks. Konten isi kandungan dia. Tapi kalau kadang-kadang ada orang nak cakap pasal konteks yang ni, tapi konten dia, so kita akan tengoklah sikit-sikit nanti dalam. Okay, so what is an argument? So argument basically a group of statement including one or more premises and one and only one conclusion. So sebab tu dalam satu statement kita akan sentiasa tunggu macam towards the end, tak kisahlah towards the end ke ataupun kadang-kadang dia begini ke, dan kita tunggu orang tu punya conclusion. Okay. So okay. So kadang-kadang benda tu dalam diri kita, kadang kita fikir lah accidentally kita buat benda tu, tapi maknanya dalam benda tu berlaku, kita rasa macam kita menunggu conclusion. Okay.
basically in any communication kita akan tunggu, kita akan menunggu dan kita nak melihat conclusion. So tapi sebelum sampai kepada conclusion tu dia ada premise dia. So premise ni lah yang cerita tentang dia macam ayat bunga-bunga lah macam cakap kan. So sebelum sampai kepada conclusion dia, okay, ni, okay. Conclusion. So conclusion tu adalah, oh betul lah apa yang dia cakap ni semua, okay. Kan? Apa yang dia cakap tadi adalah untuk conclude bahawa dia. Sebab tu dalam satu communication dia selalu cakap don't simply jump to conclusion. Sebab kadang-kadang bila kita dengar conclusion tu without listening to the premise, okay, without understanding the premise tu, tanpa kita memahami premise, so benda tu akan jadi macam sikit-sikit nak argue, sikit-sikit berlaku konflik. Sebab tu orang tengah cakap belum, kadang-kadang orang tengah cakap belum habis kita dah conclude, kau nak cakap ni lah sebenarnya. Tak, conclusion dia lain. Dia nak cakap pasal lain, tapi belum habis cakap dah kita dah bang, kita dah nyampuk dah seumpamanya kan. So, sebab tu in communication antara ini yalah, dengan critical thinking juga kita kena analyze kan. Kan salah satu the skill apa ni? Saya just review je balik kan salah satu daripada critical thinking skill ya saya just review balik adalah analisis kan, problem solving, critical analysis terlanjak analisis tentang kita dengar dulu, kita examine kan. So sebab tu dalam part to develop critical thinking punya skill antaranya analisis. Don't simply jump to conclusion. Orang cakap belum habis kau dah cakap lagi. Orang explain belum habis kau dah sibuk nak cakap. Jadi aku dah cakap lain, kau faham lain. So bila aku dah cakap lain, kau faham lain. Jadi gaduh generally macam tu lah. So sebab tu dalam satu argument it is important basically untuk kita faham bahawa apa itu premise dan itu conclusion. So kalau selagi kita merasakan conclusion itu belum sampai, so kita jangan terus jump to conclusion ataupun ataupun potong communication. Bila kita potong communication tu yang jadi kita macam sini lah jadi ada konflik dan sebagainya. Okay, so basically the claim must be defended with reason. So usually claim tu, ini claim ni bukan macam dari sudut kewangan tu, kenyang, baru makan tadi. So claim ni bukan dari sudut finance tu kan, membuat tuntutan kan, dah pergi station master claim, bukan itu. Okay? Claim ni dalam dakwaan, satu dakwaan bahasa dalam dakwaan biasanya dia adalah satu conclusion, statement in an argument that the premise are intended to prove or support. Dah banyak cakap, lah sini nak cakap pasal ni. Dan biasanya nanti kita akan tengok juga lah valid argument, some argument dan sebagainya. Dan menunjukkan bahawa benda dia cakap ni okay, betul lah, merujuk pada benda dia cakap sebelum. So premise ataupun satu reasoning biasanya merujuk pada premise. So reasoning ni merujuk pada asbab. Sebabnya kenapa aku conclude, senang cerita lah macam tu. Sebabnya kenapa aku conclude benda ni sebagai ini adalah, dia cakap lah ni evidence, dia bagi evidence lah apa dan sebagainya.
kan, bagi proof bukti dan sebagainya, bagi statement dan sebagainya, last sekali it concludes that inilah benda yang tersebut. So, the reason kan, apa, saya tak pasti bahasa Melayu apa, tapi macam merationalkan, okay? Conclusion tu nak dirationalkan. Dia nak kot dalam bahasa Melayu. Dia nak rationalkan conclusion. So, sebab tu nanti dalam tu SDN nanti kita akan tengok juga tentang fallacy dan sebagainya kan. Macam tak kena lah benda premis kau cakap ni nak nak conclude. Kau kata contoh ni nanti tu SDN lah. Kau kata kau ni tak suka makan kambing contoh kan. Kau kata kau tak suka makan kambing kan. Tapi bila mak kau masak kari kambing contoh lah kan, kau kata kau tak suka makan kambing masa dekat office kan, contoh dekat office kau kata kau tak suka makan kambing lah apa, tapi member bawa kambing bakar kau makan. Tapi bila mak kau masak kari kambing ataupun nasi goreng letak kambing lah apa contoh kan, kau makan tak? So maknanya orang nak lihat macam tak valid benda-benda kau cakap sebelum ni, conclusion ni kau makan juga kambing contoh kan. So tu adalah senang satu argument lah kan. So nak tengok dakwaan dengan reason, okay. So conclusion dengan premise. Contoh kan. Okay. Contoh satu premise dengan apa ni punya conclusion dan sebagainya. Kalau kita tengok P1 dengan P2, okay, premis 1 dan premis 2, dia nak menyatakan bahawa okay, saya tinggal di Setiap Alam. So Setiap Alam tu berada di Selangor. So saya berada di Selangor. Apa bukti saya berada di Selangor? Sebab saya tinggal di Setiap Alam. Kenapa kau kata Setiap Alam kau duduk kat Selangor? Yelah sebab Setiap Alam di Selangor. Ataupun apa-apa sajalah something yang berkaitan dengan saya tinggal di mana? Saya tinggal di KL. KL? Kadang-kadang orang cakap kan, kau duduk mana? KL. Kerja KL. KL kat mana? Tak ada masalah. Contoh. KL dekat mana? Gombak pun ada KL. Tak kan? Ceras memang KL. Bangsa KL. Ampang pun ada. Ampang ada dua sebenarnya. Ampang belah Selangor, Ampang belah KL. PJ. Duduk mana? Kerja mana? Kerja kat ni. Kerja kat Bangsa KL. Nanti lah apa-apa. Apa-apa je lah. Maknanya kan tu keluar Elio. Tak boleh. Dah. So maknanya premis tu adalah untuk mereasonkan dan untuk mengukuhkan dakwaan bahawa dia memang tinggal di Selangor. Sebab conclusion ni adalah dakwaan tu. Conclusion tu dakwaan yang C tu. So dia mendakwa dia tinggal di Selangor. Apa bukti dia tinggal di Selangor? Dia tinggal di Selangor sebabkan dia tinggal di Shah Alam. Apa bukti dengan kau tinggal dekat Shah Alam adalah kau tinggal di Selangor? Sebab Shah Alam adalah ibu negeri Selangor. So benda tu premis adalah untuk mereasonkan, untuk bahasa Melayu ni, untuk reasoning lah, untuk mereasonkan, untuk membuktikan lah, membuktikan bahawa conclusion yang dia katakan tu adalah betul. So, contoh lain, kucing yang berambut panjang, selalu meninggalkan shacks all over the house, dan dia punya bulu-bulu. Dan kucing yang berambut panjang ni selalu banyak kutu.
So, kita tak patut ada kucing. Walaupun dia nampak macam tidak selari, okay, nampak tidak selari. Tapi, yalah, selari itu maksud saya, dia nampak macam, okay, positif. Ya, ayat premis pertama positif, premis kedua positif. Tapi conclusion dia macam negatif. Kan? Therefore, you should not get long hair. Okay. Tak, tak patut ambil kucing long hair. Walaupun nampak macam negatif. Tapi, kalau kita tengok conclusion dia apa? Conclusion dia, kan, nak menyatakan bahawa dia tidak patut membela kucing tu adalah disebabkan oleh dua reason di atas, dua premis di atas. So, nampak premis tu, kan, dia macam click to each other, dua premis. Premis ni boleh jadi dua, tiga dan sebagainya lah. Kan. So, premis tu menyokong conclusion yang dia nak sampaikan. So, ni nak kena faham tentang. Sebab tu ni dalam kita skill kan encounter analysis kan. So analysis kita sebab tu dalam yang ni biasanya lawyer memang mahir lah. Tapi generally in our life, okay, kita kena, yalah, kena ada lah juga kan, tahu untuk berfikir secara lebih kritikal. So this kan salah satu daripada the purpose critical thinking kan adalah untuk critical thinking in life kan. So kita kena kita boleh gunakan lah knowledge ni sedikit sebanyak untuk kita berfikir secara lebih kritikal. Kalau tengok pada maksud kritikal, okay, kritikal ialah kritikal ni kalau tengok pada maksud dalam istilah perubatan selalu merujuk pada dah teruk lah kan, mangsa berada dalam keadaan kritikal. Maknanya dah macam dah hujung nyawa lah kan. Tapi yalah, English dia macam tu lah. English ni kadang satu perkataan dia digunakan di banyak konteks. Contoh nanti lah saya bagi lagi. Tapi maknanya kritikal dalam ni, okay, dia bukan merujuk kepada berfikir berfikir macam orang nazak tu, tak. Dah di ujung-ujung baru nak berfikir, tak. Dalam keadaan bahaya ataupun kritikal selain tu bahaya kan. Keadaan sedang kritikal kan. Keadaan sedang kritikal sekarang masa hanya tinggal 2 minit sahaja lagi kan. Dan pasukan negara ketinggalan 1 gol kosong. So pasukan negara memerlukan 1 gol untuk menyamakan kedudukan untuk perlawanan dibawa ke separuh akhir lah, untuk dibawa ke masa tambahan. Kritikal. Kalau kritikal dalam tu merujuk pada macam bahaya. Tapi dalam konteks thinking, okay, dalam konteks kita belajar ni, critical thinking, okay, berfikir secara kritis. Kalau bahasa Melayu ni kritis dan kreatif. Critical and creative thinking. So maknanya berfikir secara secara kritis, bukan rigid. Satu tu je, lepas tu itu je lah benda. Kalau ada problem, itu je lah. Contoh pergi kerja naik motor. Contoh pergi kerja naik motor. Lepas tu hujan. Bila hujan, duduk bawah bantal. Contoh. Sedangkan ialah macam mana nak selesaikan benda tu? Kalau hujan, bawalah baju hujan. Kalau baju hujan, leceh lah apa semua. Kadang-kadang orang cakap macam tu kan. So, maknanya kau cuma berfikir kan, rigid macam tu lah. Saya dah tengok dalam 2-3 hari ni ada orang post dekat WhatsApp status. Dia cerita pasal dia punya customer, dia punya pekerja
apa, tak datang seminggu sebab ni putus cinta. So putus cinta seminggu, lepas tu suka hati kau tak datang kerja. Lepas tu bila apa ni, bos dah ingat dia tak dah berhenti, tiba minggu depan dia datang. Kenapa datang? Hari bukan ada cuti. Mana ada saya berhenti bos? Saya cuti. Siapa yang bagi kau cuti? Saya nak cuti lah. Cuti sendiri, cutikan diri sendiri. Bos tak pening kepala dia tu. Macam apa benda ni? Kenapa kau cuti? Saya putus cinta bos. Putus cinta lepas tu, bos nak kena tanggung masalah kau putus cinta. So, nampak pemikiran yang rigid, yang tidak kreatif. Masalah tu, dia yang profesional, dia janganlah aku campur dengan sebelah kerja kau lah, apa lah, contoh lah kan. So, maknanya, that's the needs of critical thinking. Bukan semata-mata macam, alah tak ada penyelesaian, tak boleh lah, tak boleh lah, sikit-sikit tak boleh lah. Masalah ni tak boleh selesai lah, tak boleh lah, tak boleh lah. Semua tak boleh. Okay. So, satu yang penting dalam argument, dalam satu argument, satu statement adalah macam mana kita nak tengok dia adalah conclusion ataupun dia adalah premise. Generally, apa-apa yang orang cakap, kita nak tahu, kau ni nak cakap pasal apa? Oh, kau dah habis cakap. Secara umumnya, okay, adalah penting untuk critical thinking, untuk kita kenal pasti, benda kau cakap ni dah habis ke belum? Benda yang kau nak sampaikan tu dah sampai ke belum? So, tu antara perkara yang penting dalam critical thinking. Yalah, sebab tu macam saya cakap, kadang ada orang dia suka jump to conclusion dan sebagainya kan. Orang cakap dah habis, kau dah potong, dah menyampuk dan sebagainya. So, bila benda tu berlaku, okay, dia akan menyebabkan berlaku satu argument, satu konflik dan sebagainya. So, macam mana kita nak identify benda ni dia boleh lah yang cuma yang apa yang di saya tulis dalam slide ni cuma sebahagian saja, okay. Indicator words dan sebagainya kita boleh gunakan kita boleh gunakan indicator words ni sebagai, okay, indicator words ni sebagai nada aras, satu petanda bahawa oh okay, inilah benda yang kau nak cakap, conclusion. So, yang kau cakap sekarang ni, oh ni dia belum conclude lagi. Dia tengah cakap pasal premise. Dia masih tengah premise. Dia belum conclude lagi ni. Dia tengah dalam fasa premise. Dia tengah cakap lagi benda. So, conclusion apa? Kadang ada orang dia tak ada conclusion tu apa dia cakap tu kan. So, dalam critical thinking kita nak tahu bahawa okay, orang ni dah conclude atau belum conclude. So dia cakap banyak-banyak sebelum ini sebenarnya conclusion ke belum conclusion. So bagaimana caranya? Antaranya kita boleh tengoklah kan, kepada indicator words ni. So ada indicator words yang kita boleh gunakan untuk membantu bahawa oh okey sekarang ni dia oh ni kau tengah cakap pasal conclusion. Ni kau masih belum habis cakap lagi. So indicator words biasanya dia provide clues kan. Adalah boleh bagi sedikit clue bahawa statement itu adalah satu premise atau conclusion. Basically secara umumnya lah just my little bit of saya knowledge lah, baca-baca sikit lah tulisan di sini. Dalam kita nak kenal premise atau conclusion, komponen paling penting adalah kita kena biar orang tu cakap sampai habis. So, kita kena biar orang yang cakap tu
habiskan apa dia cakap. Tu saya rasa tu yang paling simple lah. So tu yang paling simple, kita nak tahu bahawa okay, dia ni sedang berada, apa yang dia cakap ni masih premis atau conclusion. Sebab dalam conclusion, sebab dalam premis ni kadang kita dengar ada orang sembang kan, aku buat macam ni. Okay, kadang kita macam tu kan. Okay, itu khusyuk dengan. Lepas tu sampai satu fasa tu macam saya cakap tadi, sampai satu fasa tu oh oh tu lah. Bukanlah tu maknanya conclusion kan, tapi maknanya kita punya action. Itulah conclusion dia. Kadang-kadang conclusion boleh jadi di akhir, kadang-kadang boleh jadi awal, kadang-kadang boleh di tengah. Lepas tu dia sambung lagi, dan dia sambung lagi dengan premis, nak menguatkan lagi bahawa tadi dia bagi satu premis, lepas tu dia conclude, lepas tu dia bagi premis lagi menguatkan bahawa conclusion dia, apa yang dia conclude tu adalah kuat. So sebab tu dalam generally dalam satu satu argument ni, premis ataupun conclusion ni kadang-kadang tak mesti dekat ujung. Conclusion tak mesti dekat ujung. Kadang-kadang conclusion dekat depan, kadang-kadang conclusion dekat tengah. Okay. Ini contoh-contoh premis indicator. Premis ataupun conclusion indicator. Biasanya ada penggunaan ayat-ayat tersebut. Sorry, saya kena tukar yang next slide nanti saya untuk kali ni saya tak tukar lah sebab saya nak tukar. So nanti saya tukar yang premis indicator tu saya tukar jadi warna hitam. So terang sikit, kontras. Okay. So ni antara indicator dia. Okay. Biasanya satu premis ni selagi dia belum nak conclude, ni adalah ayat-ayat dia. Kalau dia nak conclude, biasanya dia itulah ayat-ayat dia. Biasanya dia nak conclusion, dia nak tutup. Jadi kita kena jadi penduduk kampung perlu, contohlah macam YB cakap, penduduk kampung perlu untuk dia menunjukkan bahawa dia dah conclude dia punya ucapan dia. Jadi oleh itu, contoh di akhirnya, itu kalau bahasa Melayu lah kan, tapi dalam English ni lah, contoh therefore, hence, so as a result, consequently, for this reason, atas sebab itu, maka lepas tu dia cakap lah apa. So itu contoh, okay? Itu mungkin kita boleh assume bahawa yes, itu adalah conclusion yang dicuba sampaikan. Sama juga macam premis, okay? Selagi dia ada perkataan-perkataan yang macam ni, sehingga melihat kepada situasi ni bahawa masyarakat kita masih perlu lagi ini. Jadi dia tak sebut jadi lagi kan. So ia juga seperti yang kita rujuk kan, seperti yang kita lihat di media sosial. So maknanya dia masih lagi, kalau kita dengar dia cakap tu pun, dia punya konten tu masih lagi premis. Oleh itu, maka dengan ini saya merumuskan bahawa, so itu adalah contoh, okay, ayat-ayat yang macam yang kita boleh gunakan untuk identify bahawa dia adalah premis atau dia adalah conclusion. Okay, so contoh-contoh premis indicator. Okay, so contoh the use of premis indicator, penggunaan ayat-ayat yang ada premis ni. Okay, kalau kita tengok dia punya premis ni,
kat belakang. Capital punishment should be abolished. Dia nak satu conclusion, okay. Punishment should be, capital punishment should be abolished because it is equivalent to the act of taking the lives of someone. So, premise is sebab bila dia ada ayat, ada perkataan because ni, what is the because? So, dia merujuk kepada ayat yang seterusnya ni masih lagi premise. Bahawa conclusion ni di hadapan. So, kalau macam tengok yang ni, conclusion ni dekat belakang. And example of the use of conclusion indicator. Okay. Yang ni, conclusion ni dekat belakang. The limitation of freedom of speech. The limitation of freedom of speech serves as to keep peace and harmony, especially in multiracial country, which shows that it is important to limit freedom of speech in Malaysia. Which shows that, okay, menunjukkan bahawa, okay, ini adalah satu premis indikator yang menunjukkan bahawa conclusion ni adalah yang ayat seterusnya. So, macam yang saya cakap, conclusion, ya betul. Conclusion boleh jadi dekat depan, boleh jadi dekat belakang, boleh jadi dekat tengah. So, sebab, yelah, tak semua conclusion tu dirujuk. Yalah, macam movie dan sebagainya lain lah kan. Tapi maknanya dalam kita satu perbincangan dan sebagainya kan. Kita, yalah, sembang dengan kawan-kawan dan sebagainya. Kadang-kadang dia dah conclude dulu, baru dia bagi premise. So, depends. Okay, it depends lah. Sekejap. Tengok masa. Okay. Tak apa, macam saya cakap kan, saya buat video ni kan. Jadi kalau kamu rasa macam, pening tak boleh, break dulu. Boleh break. Bila-bila kamu, pula lah nak break. Time bila. Kan? So saya takkan break video ni, saya jalan je. Okay. So example of the use of conclusion indicator. Okay. Tips of finding the conclusion of argument. So mana kita nak tengok apa yang dikatakan dalam statement yang disampaikan ni, okay, dia adalah satu conclusion. Dia ni dah habis cakap lah sebenarnya. Sebab tak mesti habis cakap. Okay, ni rupanya point apa kan? Sekarang ni kalau tengok social media lah, ada POV, point of view. Point of view, apa benda yang kau nak cakap sebenarnya? Itu adalah conclusion. So sebab tak apa benda yang kau nak cakap tu boleh jadi dekat depan, boleh jadi dekat tengah, boleh jadi dekat belakang. So however, you must remember that many argument contains no indicator. Dalam satu argument tu kadang kita tak tahu pun, tak ada indikator pun. Dia tak bahasa rasmi, secara rasmi kita akan cakap lah. Di akhirnya, okay, sebagai penutup pada ucapan saya, sebagai penutup, apa lagi? Oleh itu, maka dengan ini, okay, saya membuat satu kesimpulan. Itu dalam satu satu ayat macam ucapan rasmi sebenarnya, tapi ada lu buat sembang member lu. Ada sembang member cakap maka dengan ini aku nak merumuskan lah kan. Dengan sembang member aku nak membuat satu rumusan lah kan, bahawa sebenarnya perkara ni adalah mana ada sembang dengan member kita cakap ke kan, kau dona lahirlah kau kerja KL. Saya aku kerja KL. Aku kerja kat ni Petronas apa? Betul lah, KLCC tu lah. So daripada ayat tu dari cerita pasal sembang dengan member kerja Petronas lah apa, ada kita cakap lah, aku merumuskan aku dengan ini aku membuat satu kenyataan bahawa aku memang bekerja di KL sebab ni tak mana orang cakap tu aku di KL lah dia ke aku tak percaya
Betul ni. Aku punya kad Petronas lah, apa contoh lah, contoh kan. Apa bukti boleh kan? Aku buka website Petronas dan nama aku. Contoh kan. So, tak ada pun satu ayat dalam tu ataupun satu perkataan dalam tu yang ada perkataan ni, therefore, hence dan sebagainya, as a result kan. Di akhirnya sebagai apa ni, sebagai penutup, mana ada orang cakap itu kan. Generally dia cakap itu je. Okay. So, contoh macam ayat ni, example, I can't be completely responsible for my life. There are many factors outside of my control, people and forces that create obstacles and undermine my future. Dia nak cakap pasal apa kat sini? Dia nak cakap pasal apa? Ayat ni, example ni. Ayat dalam example ni. Dia nak cakap pasal apa? Saya tak boleh kawal untuk hidup saya. Saya bukan yang boleh kawal semua benda dalam hidup saya. Ada faktor-faktor lain, ada banyak faktor lain yang di luar kawalan saya. Orang sekeliling, tekanan-tekanan yang lain, halangan-halangan, dan akhirnya mengganggu usaha saya. So, dia nak cakap pasal apa? Mungkin dia nak cakap tentang dalam ni sendiri kita tak nampak dengan jelas apa conclusion dia. Apa dia punya ialah apa dia punya conclusion. Sebab kita nampak macam ayat ni sendiri macam premis. So, sebab tu dalam memastikan satu argument, kita tak mesti menggunakan indikator words tadi sebagai satu indikator lah, bahawa satu penanda bahawa orang ni sekarang dah conclude. So, macam mana cara ni? Sedikit sebanyak belajar. So, bagaimana cara ni? Antaranya kita kena letakkan dalam position speaker dan sebagainya kan. Jadi tips-tips ni nanti bila dapat nota boleh baca lah kan. Find the main issue, macam apa. Kadang-kadang kita boleh jumpa, kadang kita tak jumpa kan. Look for the beginning or the end of the passage. Ayat apa yang dia cakap ni, awal-awal ni dia nak cakap pasal apa, di permulaan dia cakap pasal apa, di akhir dia nak cakap pasal apa. Mungkin dia nak cakap bahawa dia dah kerja bersungguh-sungguh. Contoh, mungkin sebab dalam kadang-kadang macam saya cakap lah sebelum ni, dalam satu ayat tu kan kita tak jumpa pun dia punya conclusion dia apa. Tapi kita boleh kata mungkin itu yang dia nak cakap. So ask yourself. Yang ketiga, ask yourself, what is the writer or speaker trying to prove? Orang nak cakap pasal apa? Nak buktikan apa? Nak buktikan bahawa dia dah bekerja keras tapi dia masih gagal untuk mendapat benda-benda ni. Contohlah, try putting ataupun macam mana kita nak dapatkan conclusion daripada satu statement, satu argument tu. Dan yang keempat, try putting word therefore before one of the statement. If it fits, then the statement is probably the conclusion. Jadi letak perkataan jadi, oleh itu, bahasa Melayu lah itu. Kalau kita letak oleh itu, contoh kita letak dekat ayat yang depan ni, ayat depan. Oleh itu saya tak boleh nak kawal semua perkara. Therefore I can't be completely responsible for my life. Atau kita letak dekat sini. Therefore there are many factors outside of my control. Kalau fix dekat salah satu ni mungkin itu adalah the conclusion. Kalau tak fit, mungkin itu bukan conclusion. Fit ni maknanya kita macam sesuai. Ni lah kot apa yang dia cuba cakap. Kadang-kadang kan dalam satu statement yang kita terima kan macam ni lah kot benda yang dia cakap, dia cuba sampaikan. So, itu contoh-contoh dia lah. Okay. So, recognizing argument is important, is essential to analyze. Okay. Alamak, sorry. Bukan chat. Analysis and critical thinking. Okay.
So basically kita kena dalam critical thinking ni kita kena tahu to recognize mana ada conclusion, mana premise dan sebagainya. So dia bukanlah penting kan, macam bila orang cakap kita nak tulis. Okay. Oh, ini adalah conclusion dia. Ini adalah premis. Tapi basically dalam memahami, dalam memahami satu statement tu, kita dapat faham bahawa ini adalah point yang cuba disampaikan. So recognizing argument, essential analysis and critical thinking. If you cannot distinguish between the detail, kalau kita dapat pasti, dia punya keterangan of a piece of writing and but those details are there to support, you will likely misunderstand what you are doing. Dalam satu dalam satu communication ataupun dalam kita membaca dan sebagainya. Kalau kita tak dapat nak kenal pasti apa benda yang dia nak sampaikan, so akan ada kecenderungan untuk berlaku salah. Ni yang saya cakap tadi. Orang yang cakap belum habis, kita tak faham orang kita, orang cakap pasal apa. Kita dah terus potong dan sebagainya. So dia ada tendensi untuk berlaku misunderstanding. So misunderstanding ni fahamlah apa yang berlaku kan. Lepas tu bila salah faham, jadinya berlaku macam tu, berlaku macam ni, sesuatu yang tidak seronok lah. Yang berlaku konflik lah. And additionally, studying how others make argument can help you learn how to effectively create the whole. Yang addition ni generally pada kita tak pakai sangat. Tapi bagi seorang lawyer, sebenarnya subjek ni kalau lawyer memang sangat mahir dalam bab critical thinking. So bagi seorang lawyer, dia tahu dengan memahami critical thinking ni, dengan memahami subjek critical thinking ni lah, dia tahu untuk buat satu statement balik. Sebab dalam kalau kita lawyer ni kan peguam ni kan mula dia dengar pihak lawan dia cakap macam ni. So lepas tu dia tahu pihak lawan dia cakap macam ni. So dia tahu macam mana nak keluar satu ayat yang boleh membantu dia untuk dapatkan bukti dan sebagainya. Ayat lawyer kan ada pusing. Yes, itu yang dia nak orang tu cakap. Contoh. Yang ni mungkin bukan bidang kita lah. Tapi basically paling penting untuk kita adalah to avoid berlaku misunderstanding. So contoh penggunaan premis ataupun conclusion indicator dan sebagainya, saya tak beri sesuatu. Tapi kamu boleh baca dan boleh cuba untuk fahamkan lah. Based on my explanation, saya punya explanation tadi, so kamu boleh tengok contoh-contoh ni lah. Rasa masa cukup. So saya rasa setakat tu je dulu. Yang ni kalau nak pause, bolehlah pause. So saya rasa setakat tu dulu untuk hari ni. So nanti bila saya dah so nanti hari Khamis ke nanti kita jumpa lagi. So itu saja untuk saya. Terima kasih. Kita jumpa. Saya rekod benda ni hari Selasa. So kita jumpa hari Khamis. Dan tapi disebabkan kamu tengok video ni hari Rabu, kita jumpa esok. Ikutlah mana-mana lah, esok ke Khamis ke, sama je lah. Bye.